Salam sejahtera, anda sedang menonton Agenda Awani. Agenda Awani malam ini kita ingin memberi tumpuan khususnya susulan daripada laporan yang dikeluarkan hasil tinjauan EU 2022 Work Reimagine Survey yang mana menyatakan lebih 1/3 ataupun 36% responden di Malaysia secara khususnya mengatakan bahawa mereka akan berkemungkinan akan berhenti kerja dalam tempoh setahun mendatang. Ini didorong oleh keinginan untuk yang pertamanya mendapatkan gaji yang lebih tinggi, peluang kerjaya yang lebih baik dan fleksibiliti dalam situasi inflasi yang meningkat, kemudian berasaskan alasan pasaran buruh yang mengecil dan peningkatan dalam pekerjaan yang menawarkan kerja fleksibel. Jadi untuk waktu ini, malam ini kalau boleh saya nak terus bersama dengan Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Prof adalah Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri daripada FKP UMK. Prof juga adalah Fellow NHRC. Terima kasih Prof kerana sudi sekali lagi bersama kami untuk bercakap tentang situasi dan juga realiti juga cabaran baru yang dihadapi dalam pasaran pekerjaan. Prof, berdasarkan data dan juga tinjauan yang dilakukan oleh pihak EY 2022 Work Reimagine Survey ini, adakah Prof berpendapat bahawa ia sudah dijangkakan ataupun ia tidak pun bukanlah sesuatu yang mengejutkan berdasarkan hasil tinjauan ini? Okey, terima kasih kepada Surawani dan Cik Fauzi dijemput saya untuk berbicara tentang isu ini. Saya ingat perkara ini bukan dijangkakan. Maksudnya perkara ini bukan yang mengejutkan kita lah. Ini memang sudah pun kita dah buat dalam kajian-kajian dalam hubungan industri sumber manusia. Beberapa tahun lalu pun saya sudah menjangkakan ini ya. Setiap kali saya dijemput oleh media, saya ada sebut tentang hal ini ya, iaitu flexible hour, flexible kerja dan juga career development. Ini saya dah tekankan banyak kali dah ni sebab banyak kali dalam forum, dalam kajian saya juga menekankan bahawa pada hari ini kan seorang pekerja ni dia ingin mendapatkan satu career development yang very clear. Kalau saya masuk sebagai seorang kerani, apakah dalam masa 5 tahun apa yang saya akan jadi? Sama juga dengan graduan dan sebagainya tu. Jadi saya rasa mereka menitik beratkan tentang career development. Lepas tu, selepas saja COVID-19 sekarang kita dalam endemik kan, kita dapati flexible hours ini sudah jadi trend baru pula. Jadi kita nampak sekarang ni pekerja ni dia punya alat tuju berubah. Dulu majikan letakkan beberapa peraturan di tempat kerja, ikut kerja masa, katakan jangka masa dari 8 hingga 5. Sekarang ni tidak. Sekarang ni pekerja sendiri boleh menentukan cara bekerja dan sebagainya. Jadi kita nampak evolusi tentang kerja ni telah berubah daripada pihak pengurusan majikan kepada pekerja. Tetapi dua-dua ada win-win situation. Maksudnya majikan pada hari ini sedar balik bahawa keadaan trend dunia hari ini dengan ekonomi, dengan krisis penyakit, COVID dan sebagainya ini, dan mungkin kita akan depan lagi banyak krisis lagi, maka keadaan tempat kerja pun telah berubah, dinamik, dan ini saya tekankan banyak kali dah. Saya kata memang ini akan berlaku dan sekarang nampak dalam kajian-kajian telah dikeluarkan oleh yang baru, oleh yang tu dia memang mendapati ke arah itulah. Jadi nampaknya sekarang seorang pekerja dia punya harapan ialah macam mana dia nak menyelesaikan diri di tempat kerja. Lepas tu majikan pula dasar sumber manusia kena berubah. HR manager ni apa role dia di tempat kerja dan apakah nasihat kepada CEO, owner of the company dan bagaimana kita nak buat. Jadi saya sangat risau juga dengan micro dengan SME ni sebab mereka ni masih lagi labor intensif, masih digunakan cara-cara yang lama di mana mereka menguruskan pekerja. Jadi betul kita nampak trend sekarang ni pekerja-pekerja yang muda kan, yang kata ke generasi ini, dia telah ke arah ke gig economy. Sebab dia rasa macam ni, dia nak fleksibel, dia nak bebas, dia dapat cepat income tu. Jadi maka dia berubahlah. Jadi dia nampak sekarang ni kalau ini trend berlanjutan yang tidak bagus ialah kepada ekonomi negara kita dan juga majikan sendiri itu, dan dia akan hilang ramai pekerjaan yang talented, mungkin mereka tak ada. Jadi sekarang ni apakah win-win situation kena dibincangkan. Kalau seorang pekerja diambil di tempat kerja, apa mereka hendaki, apa asas mereka di situ, dan bagaimana itu saya kata rebranding the HR and then juga employee. Ini trend ini akan jadi lebih lumrah lagi pada masa akan datang. Ini bukan berlaku kat Malaysia, tapi kita nampak di seluruh dunia pun ini berlaku. Jadi ini tidak mengejutkan bahawa ini kajian yang telah maksudnya kajian kita lama kita dah buat dan sekarang dikonfirmkan dengan kajian-kajian akan datang lah. So ini memang betul Encik Fauzi.
Prof mengatakan ia tidak mengejutkan, malah menjangkakan selepas berlakunya pasca pandemik ataupun ke arah menuju pada endemik ini akan berlaku evolusi dalam dunia ataupun pasaran pekerjaan. Mungkin pada waktu ini sebelum kita nak melanjutkan lagi diskusi berkaitan dengan pasaran pekerjaan ini, bagaimana boleh kita fahami tentang apa impaknya terhadap produktiviti negara? Tadi disebutkan yang paling terkesan ataupun yang perlu diberi tumpuan adalah golongan pekerja anak muda ataupun Gen Z ini. Kalau diikutkan dalam data ini, pekerja Gen Z dan milenial di Malaysia 48% adalah yang paling berkemungkinan berhenti kerja pada tahun ini berbanding 9% bagi kategori pekerja baby boomer ni. Mungkin boleh diberi sedikit pandangan apa boleh kita jangkakan impaknya kepada produktiviti negara, Prof? Okey, produktiviti ini satu isu bukan baru juga. Produktiviti ini memang penting untuk majikan. Dan dia juga kesan kepada produktiviti negara lah. Di tempat kerja, kalau seorang bekerja nak berproduktif tinggi, maka majikan mengharapkan, of course lah, dalam keadaan sekarang ini memang majikan mengharapkan keuntungan yang banyak, lepas tu produktiviti yang tinggi. Di samping pekerja pula, dia pun nak juga produktif tinggi tapi diikuti dengan beberapa, macam saya cakap tadi lah, gaji yang lebih lumayan. Lepas tu kita kena ada juga seperti flexible working hours ataupun fleksibel kerja dan juga career development. Jadi dia kena ada macam satu win-win situation dalam tempat kerja. Di samping dulu lain. Dulu ni zaman-zaman yang sebelum 80-an sebelum itu lain. Sekarang keadaan dah berubah kan. Jadi dynamic structure kerja pun dah berubah. Structural pun sudah berubah. Jadi sekarang ni kita sebagai seorang majikan yang bertanggungjawab kepada seorang pekerja, jadi harapan pekerja ini ialah kalau mereka rasa semua ditepati, dipenuhi hasrat mereka seperti career development mereka clear, lepas tu mereka rasa happy to work, flexible hours yang ada semua tu, maka produktiviti akan sentiasa naik. Dan satu lagi saya nak tekankan Cik Fauzi sini, tanamkan jiwa pekerja tu ialah mereka ni anggap tempat kerja seperti tempat yang rumah kedua. Maksudnya macam mana mereka dalam rumah, begitulah di tempat kerja. Jadi kemesraan itu akan perlu diwujudkan oleh keadaan majikan. Majikan lagi tidak boleh mengharapkan pekerja masuk je kerja 8 hingga 5 harapkan dapat produktiviti yang tinggi. Tak boleh. Ini telah kena ubah suai dalam tempat kerja. Jadi bagi saya, bagi pandangan saya, seorang pekerja yang berwibawa dan juga nak stay longer dalam syarikat itu, maka majikan pun turut membantu. So di sini kita panggil macam win-win situation dan juga partnership. Kita panggil partnership antara pekerja dengan majikan. Kita sit down, discuss apa yang kita nak buat next 5 years like that. Jadi yang itu kurang, Encik Fauzi, tempat kerja, sebab tidak ada discussion, tidak ada negotiation, tidak ada perundingan yang dari masa ke masa. Itu sebab saya keep on telling, seorang seorang pegawai yang tinggi dalam syarikat itu, kata CEO ke vice president, adakah mereka berbincang kepada pekerja-pekerja dalam keadaan yang lebih mesra? Saya tengok di tempat-tempat lain, even Virgin Airline, lepas tu yang syarikat-syarikat besar kan, Microsoft dan sebagainya itu, nampak mereka punya CEO tu bermesra dengan pekerja. Tak kisahlah pekerja terbawahan ke, pertengahan ke, atas, tak kisah. Selagi di kategori pekerja, maka mereka ni perlu ada matlamat yang clear next 5 years. Bukan masa sekarang. Kalau tidak ini ditangani sekarang, asyik memerlukan produktiviti yang tinggi dari pekerja, tapi pekerja sendiri tidak dijaga dengan baik, maka majikan pun perlu mengubah sesuai dalam dasar itulah. Jadi bagi saya macam ni, senang je. Seorang majikan, bila mengambil seorang pekerja, apakah matlamat mereka di tempat kerja tu? Adakah mereka duduk situ sebagai kerani ataupun sebagai eksekutif forever, ataupun memang selepas tu ada. Jadi di sini saya katakan PRWS sangat penting, Productivity Linked Wage System. Jadi, maksudnya payment itu, bonus sebagainya itu akan bergerak mengikut produktiviti. Dan ini akan beri impak keseluruhan kepada ekonomi negara. Sure akan berlaku. Jadi ekonomi negara akan berganjak dengan adanya perubahan drastik berlaku di tempat kerja, di localize ataupun di tempat kerja lah, di organisasi lah yang berinovatif, kreatif dan sebagainya. Prof, mungkin agak keterlaluan kalau saya nak tanyakan soalan ini, tapi saya pasti kalau soalan ini saya tanya mungkin ramai yang bersetuju. Adakah Prof, berdasarkan pemerhatian Prof dan mungkin hasil kajian yang Prof lakukan, tinjauan yang Prof lakukan, dibandingkan ketika sebelum era pandemik dan ketika era pandemik dan juga pasca pandemik dan juga menuju endemik pada ketika ini, di mana sebenarnya tahap kegembiraan ataupun happy yang Prof katakan bagi kaki tangan ataupun pekerja di tempat kerja? Adakah berubah
kalau diikutkan sepatutnya stres yang mereka katakan kerja di rumah itu sepatutnya tidak lagi berlaku apabila mereka telah dibenarkan bekerja ataupun pulang ke tempat kerja ataupun di pejabat secara fizikal. Bagaimana boleh kita fahami tentang bagaimana kita nak ukur tahap kesejahteraan dan juga kegembiraan pekerja-pekerja ini? Okey, kalau kita lihat kepada indeks kesejahteraan kita ni seperti mana diwawalkan oleh badan-badan seperti MPC sebagainya tu memang dalam keadaan sederhana lah. Okey, kalau kita nak ukur kesejahteraan ni agak sukar sebab dia lebih kepada emosi dan juga keseimbangan antara emosi, spiritual dan sebagainya kan. Jadi bagi saya, sebelum pandemik itu kan, kita bekerja dalam keadaan yang seperti biasa lah. Dan memang kita dakati menekankan dalam keadaan ekonomi itu, of course beban kerja akan bertambah, mungkin majikan mengharapkan lebih banyak harapan kepada pekerja dan sebagainya. Bila masuk era pandemik kan COVID-19, kita dari bawah MCO, banyak MCO kita telah perkenalkan, waktu tu kita terpaksa duduk rumah. Dan ada baiknya ialah kita bersama dengan family dan itulah masanya di mana suami isteri bersama dengan anak-anak. Nah itu temporary lah mereka duduk. Lepas tu mungkin mereka rasa macam mereka nak balik ke tempat kerja. Okey, bila nak balik tempat kerja tu, adakah keadaan tempat kerja itu menyenangkan mereka untuk balik semula? Ataupun mereka rasa mereka akan tengok. Jadi saya rasa stres tu boleh lihat dari segi dua keadaan lah. Satu keadaan before pandemic dan during pandemic and after pandemic. Jadi di sini kita dapati stres ini wujud satu kerana tugasan mereka bertambah. Lepas tu mereka rasa jaminan kerja tidak ada. Mereka rasa lepas pandemik ini mungkin mereka rasa mereka akan kehilangan kerja. Dan ketiga ialah mereka mungkin rasa tidak seronok lah bekerja sebab mereka rasa why not I go to something else. Sebab tu kita dapati yang kajian tadi melihat dalam 12 bulan akan datang ramai akan berhenti sebab gig ekonomi sudah bagi mereka peluang. Dulu tidak ada Cik Fauzi. Dulu gig ekonomi tidak ada begitu. Sekarang mereka ada motorbike, mereka ada kereta sendiri dan itu kerisauan kita. Sebab mereka rasa okey saya pergi buat Grab ke, saya buat apa saja yang logistik punya company pun banyak menyediakan ini, jadi mereka rasa mendapat on the spot income. Tetapi mereka tak ingat itu adalah sementara saja. Dari segi social security tak ada. Kalau aksiden berlaku ke SOKSO ke semua tak ada. Dan masa depan mereka KWSP semua tak ada. Hanya sementara waktu saja mereka dapat kesejahteraan gembiraan. Tapi waktu mereka nanti selepas 10 tahun ke 20 tahun nanti mereka akan more stressful because tidak ada satu jaminan kerja yang beri kerja untuk mereka dan lepas mereka kahwin, ada anak dan sebagainya. Jadi mungkin ini akan beri impact. Jadi kita sekarang ni kena melihat semula lah structure yang saya cakap tadi lah. Kegembiraan itu very abstract tetapi dia akan jadi automatik sekiranya cara kita mengurus manusia. Manusia ini Encik Fauzi, dia lain daripada lain kan. Dia sentiasa berubah. Hari ini kita senyum, esok kita akan berubah, esok hari kan kita balik. Jadi you have to know how to balance dengan emosi dengan spiritual. Saya rasa keagamaan ini perlu tekankan juga di tempat kerja lah kan. Jadi motivasi ini sentiasa kena bagi. Training tidak ada. Kalau saya masuk seorang pekerja, 5 tahun pun tak ada training kan. Saya tidak ada training untuk bidang-bidang motivasi, dorongan. Tidak ada. Saya just kerja je. It's not good that kind of environment. So kita kena banyakkan macam family day, kita kena banyakkan hiburan di tempat kerja macam saya kata dulu kan. Mungkin plantation sector kita buat karaoke ke apa ke. Jadi kemesraan tu akan datang dan mereka rasa this is my house lah. I nak balik ke rumah saya lah. Lepas balik ke rumah dia pun rasa. Jadi keadaan itu sekarang tidak banyak berlaku saya nampak. Dan this is time for all the owner of the company, especially owner of the company, shareholders dan juga HR manager dan juga agensi-agensi kerajaan yang directly dalam ni contohnya Kementerian Sumber Manusia, kementerian-kementerian lain lah, wanita, perpaduan, semua tu kena duduk bersama dan melihat bagaimana kita nak bawa kesejahteraan di tempat kerja selain daripada keluarga. Maksudnya selepas mereka balik ke rumah, mereka rasa senang bersama family dan mereka akan menjadi keadaan sekarang tidak begitu. Kerana begitu sudah menekan mereka lagi tambah kerja pula. Jadi apakah matlamat ini? Apakah matlamat seorang majikan yang bertanggungjawab? Apakah matlamat seorang pekerja yang bertanggungjawab? Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak. Saya mahu kedua-dua pun berubah 100%. 360 degree. Saya seorang pekerja berubah, majikan kena berubah, maka nampaklah kesinambungan keseimbangan antara emosi, kesejahteraan, kegembiraan itu akan berlaku. Ini saya punya pandangan secara peribadi dan juga pada kajian-kajian saya buat dulu.
Prof, saya nak merujuk kepada poin-poin yang Prof nyatakan pada awal tadi. Kalau melihat pada apa sebabnya tinjauan ini melihat ataupun merekodkan 1/3, jumlah yang agak besar sebenarnya, 36% berhasrat untuk berhenti kerja dalam tempoh 12 bulan akan datang. Antaranya Prof katakan berdasarkan gaji, fleksibiliti kerja itu dan juga career development. Saya nak merujuk kepada dua, iaitu kerja fleksibel dan juga gaji ataupun berkaitan dengan gaji. Kedua-duanya telah pun dilaksanakan baru-baru ini. Telah pun dilaksanakan aturan kerja fleksibel pindaan Akta Kerja 1955. Berkaitan dengan gaji minimum pun semua sudah maklum, penetapan gaji minimum 1,500 pun telah pun dilakukan. Mungkin pada waktu ini, adakah pada pandangan Prof, adakah ia belum lagi mencukupi ataupun belum lagi memadai, Prof? Ya, saya juga secara pandangan saya kan, berdasarkan kepada apa yang berlaku sekarang ni, gaji ini satu instrumen lah. Satu instrumen yang boleh memberi motivasi kepada seorang pekerja. Dia macam ni, kalau gaji itu tak menampung kan kepada kos sara hidup yang semakin meningkat, lepas tu kita nampak di bandar-bandar pun semakin kos meningkat dengan katakan harga barang meningkat dan sebagainya itu, maka akan beri kesan yang tak baik kepada pekerja lah. Dia mengharapkan lebih tinggi ya. Contohnya sebagai kita seorang graduan, maka seorang graduan tu dia mengharapkan gaji lebih daripada RM2,500 hingga RM3,000. Tapi dengan RM2,500 tu, adakah graduan sanggup memberi kerja yang setimpal dengan apa yang mereka harapkan kepada majikan? Satu. Lepas tu saya rasa yang sekarang jadi isu ialah mereka rasa nak senang, everything nak easy going. Maksudnya mereka kata tak nak kerja kuat lah, saya tak nak bos lah, bos kontrol saya lah, mengarahkan. Jadi mereka pun banyak dengar kan, kalau pergi tempat kerja, bos mengatakan begini. Maksud mereka tak nak macam tu, mereka nak pergi macam flexible hours lah. I work 5 hours or 3 hours, then I work another place. Jadi satu. Dan lepas tu kedua ialah yang katakan flexibility tu, saya kata dalam satu keadaan baik, satu keadaan tidak baik, ikut sektor-sektor yang tertentu lah. Tetapi trend ini bukan trend yang baru, sudah lama dibincangkan dalam arena akademik dan juga dalam arena praktikal, amalan yang kita amalkan dalam sumber manusia dan sebab itu saya bawa hubungan industri. Hubungan industri ini tak dibanyak tekankan. Evolusi macam Fauzi. Awalnya ialah pekerja lebih berkuasa di tempat kerja. Satu masa tu majikan jadi seimbang antara pekerja dan lepas tu majikan lebih berkuasa. Sekarang ini dah balik kepada pekerja pula. Jadi nampak evolusi itu memang akan berubah mengikut keadaan dunia pada hari ini. Jadi saya rasa gaji tetap akan dirombak dan kita tahu di peringkat gaji bawahan Encik Fauzi, gaji minimum every 2 years kita akan rombak balik. Tapi saya kata jangan tunggu 2 years. Majikan perlu melihat kepada PLWS, Productive Link Wage System. Maksudnya dia boleh gunakan tool itu, alat itu untuk meningkatkan lagi lebih pendapatan mereka. Jadi kita pun dapati agak sedih juga kan, kita nak pergi ke negara high income nation. Tapi dalam pelaksanaan tu kita nampak masih lagi ada lagi macam tidak kita mencapai itu. Kerana structure itu belum berbalik. Masih lagi kita lebih intensif, masih lagi kita pergi pekerja asing lagi. Maksudnya pekerja asing pun kita kena kurangkan dalam sektor tertentu dan meramaikan pekerja kita. Contohnya hotel, retail dan sebagainya itu kita biar isikan pekerja kita. Tapi keadaan tempat kerja pun juga menyebabkan mereka tak begitu happy. Bukan saja gaji. Jadi sekarang ni mereka semua fast track lah. Macam McDonald kan, KFC ya. You pergi je dapat macam tu. Jadi gig economy sudah bagi ruang untuk mereka. Itu kita tak boleh nafikan dan dia akan berkembang lagi, maju lagi. Cuma sekarang ni macam mana kita nak menseimbangkan pekerja ini dengan, dan satu lagi saya risau juga pelajar-pelajar SPM dia tak nak pergi ke universiti dah. Itu satu lagi yang keadaan serius ni. Kementerian Pendidikan Pelajaran kena fikir secara serius dengan KPT. Sebab kalau mereka tak masuk universiti, macam mana kita nak lahirkan engineers, kita lahirkan pakar-pakar IT, bioteknologi, kita nak ahli kimia. Macam mana Encik Fauzi? Kita risau ni. Jadi kerajaan perlu ambil tindakan dengan segera. Jangan tunggu dan lihat. Kementerian mana yang terlibat kena terlibat. Ini ada kaitan tau, Human Capital Development. KPM directly involved daripada sekolah rendah sampailah ke peringkat sekolah menengah tinggi lah, STPM ataupun matrikulasi. Lepas tu KPT pula kena tengok macam mana pula keadaan di universiti. Jadi saya nampak semua kementerian ini kena duduk. Yang penting sekarang KSS, Sumber Manusia, KPT dan Kementerian Pelajaran perlu duduk bincang what to do next. Itu sebab saya kata negara kita jangan tunggu lagi sekarang. There's no pandemic, no endemic. Kita sekarang tunggu how to tackle this problem. Kalau tidak nanti, bagi saya lah, tidak nanti kita akan berhadapan lagi 5 tahun akan datang kekurangan pekerja
dan kita akan melambatkan lagi pekerja-pekerja dari luar negara, maka di mana kita punya belia-belia akan pergi? Di mana kita punya? Jadi saya rasa polisi itu memang baik dekat Malaysia. Sekarang pelaksanaan. Jadi kita perlu bertindak dengan cepat, jangan tunggu dan lihat. Okay, we don't care about what thing happening now. We have to save our Malaysia as a country yang kita nak tengok progresif, maju dan kesejahteraan rakyat meningkat. Prof, kalau kita rujuk kepada laporan tinjauan ini, ada beberapa pandangan yang perlu pandangan penting yang dikatakan perlu diambil tindakan daripada tinjauan tersebut. Antaranya tadi sudah pun kita sentuh berkaitan dengan susunan kerja hybrid yang fleksibel, juga berkaitan dengan melabur dalam program kesejahteraan dan juga meningkatkan imbuhan faedah juga Prof ada nyatakan pada awal-awal tadi, dan beberapa cadangan dan juga pandangan lain. Mereka menyatakan keterbukaan untuk mengambil pekerja dari lokasi geografi, dan juga majikan harus melihat pada peluang untuk mencipta pengalaman kerja yang lebih baik dengan menyediakan teknologi, kerjasama, produktiviti dan juga pembelajaran. Mungkin boleh beri sedikit pandangan pada, kalau kita melihat kepada pandangan yang akhir itu, menyediakan pengalaman kerja yang berasaskan, kita bercakap tentang era pasca pandemik dan juga berkaitan dengan menuju endemik, realiti dan juga cabaran baru, menyediakan suasana pengalaman kerja yang menyediakan teknologi, kerjasama dan juga produktiviti yang baharu ini. Okay, yes, I agree. Sekarang ni dengan keadaan hybrid yang baru, sekarang kerja pun berubah. Kita masih gunakan e-meeting. Bukan dulu lagi macam kita pergi physical, kita pergi e-meeting. Lagi faster kita make decision making process. Banyak kerajaan, agensi kerajaan telah gunakan dalam sistem ini. Dan juga di pendidikan pun orang dah gunakan, di media orang gunakan. Jadi ini semua satu perubahan yang kita tak boleh elakkan. Yang kita nak sekarang ini ialah menciptakan pengalaman itu. Saya rasa kalau kita lihat peringkat sekolah, memang mereka tidak pengalaman, tapi mereka ada ilmu dalam pendidikan yang mereka telah diintroduce banyak subjek-subjek seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, geografi, sejarah. Semua itu sudah ada cukup untuk mereka menanamkan pengalaman di tempat. Jadi bila majikan letak perlu ada pengalaman, macam mana mereka ada pengalaman selagi tidak bagi peluang. Sama juga graduan. Graduan ini di peringkat universiti mereka telah terlibat dalam macam-macam aktiviti. Tapi saya nak komen jugalah, ada juga graduan hanya tumpukan pada akademik. Mereka tak buat di luar dari akademik. Yang saya selalu tumpukan graduan kita cuba keluar daripada akademik, pergi buat benda-benda seperti terlibat dalam kelab ke, masuk dalam satuan-satuan macam palapis ke, tentera ke, mereka dapat pengalaman itu. Apabila sampai ke majikan pula, majikan jangan letakkan mereka terus dapat pengalaman. Tak boleh. Mereka kena bagi macam, itu sebab kita talk about apprentice, Fauzi. Apprentice ini satu jalan untuk menyediakan mereka systematic training yang perlu mereka jalankan di tempat kerja berdasarkan ilmu akademik mereka yang terima di sekolah ataupun di universiti. Macam di banyak negara buat begitu, dual training macam tu. Jadi di sini apakah role sebagai majikan dia bersama dengan agensi-agensi yang terlibat dalam kerajaan untuk melatih, seperti HRD Corp ke, even kami fellow NHRC pun kami melihat perkara ini seriously dengan fellow-fellow yang ada dalam kumpulan itu, kerana mereka nak lihat macam mana kita nak transform tempat kerja itu dengan pekerja-pekerja yang baru masuk dalam alam pekerjaan, tetapi pengalaman sistematik perlu diberi oleh majikan. Bukan saya kata ajar mereka akademik, bukan. Cara mereka even soft skill penting, Fauzi. Kalau soft skill ni mereka tidak tahu macam mana hormat orang lain, tidak tahu berterima kasih, semua tu boleh menyebabkan customer akan lari. Contohnya di hotel kan, kalau mereka tak pandai senyum, siapa nak datang hotel tu kan, betul tak? Kalau hotel tu tidak macam contoh saya di sini kan, saya dilayan dengan baik walaupun saya dah check out, tapi dilayan baik dengan all the staff datang saya, senyuman, perbala datang sini, dan mereka bagi percuma tempat itu kan. Jadi ini boleh menarik customer akan bagi tahu kepada orang lain. Jadi itu yang lacking sekarang ni di tempat kerja. Sebab itu kena tumpukan. Jadi pengalaman itu mereka boleh grab very fast. Actually graduate ini, orang muda ni cepat. Cuma bagi saya, apakah layanan yang kita nak layan yang mereka ni yang baru masuk alam pekerjaan. Itu yang kena pekerja tempatan. Bukan saja gaji, tetapi juga lain-lain aspek yang perlu kita lihatlah. Jadi dalam merombak mana-mana polisi sumber manusia, kena berhati-hati. Jangan kita buat polisi itu memberi kesan kepada majikan yang kita tahu mikro, SME memang suffer, dan lama dah suffer, kita kena tolong mikro dalam beberapa insentif yang baik. Saya harap bajet akan datang tolong melihat perkara ini, melihat kepada sumber manusia yang perlu. Bukan kita nak bagi duit kepada perkara-perkara lain, tapi asalnya sumber manusia ni diketepikan. Tak boleh. Mesti kena bagi. Tapi apa yang kita buat sampai kepada seorang pekerja dan majikan.
Mereka ni yang jadi tonggak untuk ekonomi sebuah negara. If without that, I think so kita akan go next step. We are still talking about 10 years ago. Kita tak nak macam tu. Jadi kita kalau nak jadi Malaysia sebagai negara yang maju, dihormati, dan kita memang kita baik, kita negara yang paling baik sekali. Kita ada banyak kaum, kita tidak ada masalah langsung antara satu kaum dengan lain. I rasa tak rasa pun kita rasa. Sebab kita ni memang baiklah antara kaum dan sebagainya. So ini tolong. Ya, minta maaf kalau mencelah sebab kita hanya berbaki lebih kurang daripada 2 minit pada waktu ini. Mungkin boleh diringkaskan jangkaan Prof untuk melihat kepada dalam tempoh 12 bulan akan datang, apabila kita bercakap tentang pasaran pekerjaan dan juga dalam tempoh 12 bulan akan datang pun IMF juga menjangkakan ekonomi global juga akan meleset. Jadi pada waktu ini mungkin Prof boleh ringkaskan bagaimana unjuran dan juga jangkaan Prof untuk melihat kepada pasaran evolusi pekerjaan yang Prof nyatakan sebentar tadi, dan bagaimana untuk kita elak supaya bakat, tenaga dan juga kepakaran yang sepatutnya ada dalam pasaran kerja tempatan ini tidak disisihkan. Okey, ringkasan saya boleh ringkaskan sini. Yang pertama sekali ialah kita pasaran kerja yang ada sekarang ini memang akan jadi lebih mencabar dengan keadaan fleksibel dan sebagainya, flexibility, dan market akan jadi lebih fleksibel di mana pengambilan pekerja ni berdasarkan kepada melalui online dan sebagainya lah. Jadi majikan ada hak untuk menerima mana-mana pekerja yang sanggup bersama dengan mereka untuk bekerja, itu satu. Kedua ialah keadaan inflasi ini akan sentiasa berlaku sebab kita sekarang dalam keadaan again to pandemic. Probably kita akan berubah. Kita pun ada pengalaman dalam inflasi economic crisis, kita pernah melalui pengalaman itu, saya rasa tak ada masalah. Cuma sekarang saya nak tumpukan talent tu. Okay, talent management. Jadi talent ada dalam kat Malaysia ni, terutama orang-orang muda ni, saya ingat dia cepat grab the knowledge. They only very fast. Tapi kena bagi satu satu polisi sumber manusia yang fleksibel, yang terbuka, dan mereka bawa on the board. Okay, you come on the board. Like macam kita naik kapal terbang kan. Pramugari kata okay, please come on the board. Kita kena on the board in the one aircraft, kita terbang. Jadi everybody ada role to play in the any company dia masuk ke apa ke, dia ada role play. Jadi dia bukan selfish, dia bukan kata diri sendiri, tapi sharing the competition very important. When company make money, share with employees. So I think that kind of environment akan create, dan industri harmoni perlu ditekankan, dan training berdasarkan soft skill perlu ditekankan supaya pekerja tu rasa macam gembira all the time, they feel happy to come to work. Jadi kita jangan buat polisi-polisi yang menyebabkan kita rasa macam tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya lah. So I think our RM1 pelaburan nanti fokus kepada hal sumber manusia yang berkaliber, yang berinovatif, kreatif, and entrepreneurial mindset. Encik Fauzi, entrepreneurial mindset. Maksudnya kita boleh. Baik, terima kasih Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Prof adalah Profesor Sumber Manusia dan juga Hubungan Industri daripada FKP UMK. Prof juga adalah Fellow daripada NHRC yang berkongsi sedikit pandangan melihat pada realiti baru dan juga cabaran baru yang dihadapi oleh pasaran pekerjaan ataupun yang disebutkan oleh Prof. Inilah sebenarnya yang disebut sebagai evolusi pekerjaan yang semakin mencabar dan juga berubah. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Agenda awal ini, saya Fauzin. Kita jumpa lagi.